Alhamdulillah Tuan Imam barisan Jabatan Kuasa Masjid Kampung Sejiting untuk kampung sedang jemaah solat maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa janji kita setiap bulan kita akan bertemu ya, dalam satu kuliah pengajian bincang-bincang kita berkaitan tentang ilmu sahwa ataupun faraid. Mudah-mudahan segala perkongsian yang kita lakukan pada malam ini ada manfaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira kita dah berhenti pada muka surat 2, tuan-tuan ya. Pada muka surat 2. Muka surat 2 masih lagi kita membicarakan tentang pengertian ayat surah An-Nisa, iaitu bermula daripada ayat 11 yang telah kita baca terjemahannya sebelum ni, dan saya telah ulas dan terangkan maksud ayat tersebut supaya mudah untuk selepas ini kita masuk sahaja bab-bab khusus di dalam ilmu faraid ni. Tuan-tuan dah lebih jelas dan dapat gambaran ya? Sebab dah tahu dah daripada hukum asal, ayat Al-Quran sebut begini, hadis sebut begini. Nanti apabila kita masuk dalam tajuk khusus pengertian pembahagian waris ya, tuan-tuan dah lebih jelas dan lebih nampak. Dan hari ini kita akan baca terjemahan ayat 12 surah An-Nisa ya, tuan-tuan ya, pada muka surat 2 ya, nombor 2 ya. Apa Allah sebut dekat situ, tuan-tuan? Maksud ayat surah An-Nisa ya, ayat 12 surah An-Nisa, tuan-tuan. Allah sebut apa? Dan bagi kamu, jumpa ya, muka surat 2 nombor 2. Muka surat 2 nombor 2. Dan bagi kamu dalam kurungan suami ya, dan bagi kamu suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang mereka tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayar hutangnya. Kalau tuan-tuan rujuk dalam surah An-Nisa tu, Allah sebut apa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Ayat itu kan ya. Ayatnya pendek tapi terjemahannya panjang. Bila kita baca terjemahan tadi tu, maknanya tuan-tuan dah faham kan? Faham ya maksudnya? Allah sebut ya. Allah kata mudahnya macam ni, tuan-tuan. Apabila berlaku sesuatu kematian ke atas seseorang perempuan, ya, dia tinggalkan suami. Ya. Kemudian arwahnya, almarhumahnya tidak ada waris ataupun tak ada anak. Maka Allah kata suaminya akan mendapat 1/2 bahagian. Kalaulah isterinya meninggal dunia tadi tu, isteri-isteri bukan isteri ya, disebut dekat dalam ayat terjemahan isteri-isteri, ada anak, maka suaminya akan mendapat 1/4 bahagian. Faham ya tuan-tuan ya? Mudah ya. Okey, kita tengok. Dia faraid ni memang kena tunjuk. Kalau tak tunjuk nanti tak faham. Mula-mula kena tunjuk dalam bentuk carta, tuan-tuan ya. Carta. Andaikan seseorang perempuan meninggal dunia, ni cerita dia. Yang cerita walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, tu cerita dia. Tapi maksud yang kita nak tunjuk dekat sini, kita paparkan apabila seorang perempuan meninggal dunia, si mati, tak kiralah namanya contoh Mina
mati, ya, meninggal dunia. Tak kira lah tarikhnya bila. Tapi biasanya depan pegawai saka ataupun depan hakim kena sebut tarikhnya bila. Bila tarikh matinya, ya, meninggal dunia bila. Ya, meninggal dunia bila. Kalau dia meninggal hilang dekat laut, naik kapal terbang tak jatuh dekat laut pun boleh sebut tarikh hilangnya bila dan meninggalnya bila. Itu biasa hakim yang akan tentukan bila tarikh meninggal. Minah meninggal bila? Ni berapa hari bulan. Kemudian Minah tinggalkan suami. Ya. Minah meninggal dunia, dia tinggalkan suami. Allah kata kalau seseorang perempuan meninggal dunia, berapa suami dapat? Tengok, Minah ada anak ke tak ada anak? Kalau Minah tak ada anak, suaminya akan dapat 1/2. Ini daripada Minah. Mungkin suami kepada Minah ni si Dol namanya. Dol lah namanya. Dol ni mungkin kahwin 2, mungkin kahwin 3. Mungkin ada isteri dia yang bernama lain pula. Mungkin namanya Mastura, mungkin namanya Norkia, mungkin namanya Murni. Ada ramai isterinya. Ini daripada seorang saja suaminya akan dapat 1/2. Daripada siapa lagi? Daripada Siti meninggal dunia. Siti kaya, duit juta-juta, dapat 1/2. Daripada isteri yang ketiga, namanya siapa? Rokia meninggal dunia. Walaupun dia cikgu kelas malam, tapi dia banyak duit, dapat 1/2. Maknanya tuan-tuan, isteri kalau meninggal dunia, kita ni tuan-tuan yang dekat depan ni suami-suami, kalau isteri tuan-tuan meninggal dunia, maka tengok isteri kita tu ada anak tak? Tak kira lah anak dengan kita ataupun anak dengan orang lain. Kalau dengan anak kita jugalah. Tapi keturunan dia sama daripada isteri kita. Tengok ada anak ke tak ada anak. Kalau tak ada anak, kahwin bertahun-tahun, anak tak ada, maka kita suami akan dapat 1/2 harta dia. 1/2, setengah, separuh, nisfu. Nah, Allah kata dekat separuh. Cuma ya kes ni jarang-jarang berlaku dalam masyarakat. Jarang isteri mati dulu daripada suami. Yang biasanya yang meninggal dunia dulu ialah suami. Tapi ada juga beberapa kes yang yang saya jumpa isterinya meninggal dunia, suami hidup lama panjang Kebanyakan ni isteri sakit lah, kena kanser, macam-macam sebenarnya. Tapi biasa yang saya jumpa lebih kurang 60 hingga ke 70%. Kalau buat iman nasihat tu, saya dekat pejabat tuan-tuan, kebanyakannya yang datang perempuan. Sebab suami meninggal dunia dulu. Jarang isteri yang meninggal dunia dulu. Sebab orang perempuan ni memang Allah takdirkan umurnya panjang-panjang. Panjang daripada suami. Sebab orang lelaki ni biasa lah gaya hidupnya tak sihat. Merokok kuat, minum manis buat medang, kena kencing manis, kita kojol dulu. Jelas tuan-tuan Kalaulah si Minah ni ada anak, Minah pernah kahwin dengan lelaki lain. Bukan anak dengan Dol, tapi dengan lelaki lain. Minah ada anak perempuan seorang, AB, anak perempuan, Nora namanya. Nora namanya. Seorang dia anaknya. Anak dengan Pak Mawan. Pak Mawan dah tak ada, dah meninggal dunia. Dia kahwin dengan Minah, dia ada anak nama Nora. Kemudian Minah kahwin dengan suami baru dia, Dol. Ini Nora dengan Dol, ni hubungannya apa? Ni anak tiri, yang ni bapa tiri, tuan-tuan. Agak-agak kalau Minah meninggal dunia, Minah ada rumah, Minah ada duit, Minah ada kebun, lagi apa? Minah ada rantai emas, Minah ada motor, Minah ada kereta, macam-macam harta Minah ada, tuan-tuan. Agak-agak berapa Dol dapat? Kalau Minah ada anak, Allah sebut tadi dalam terjemahan ayatnya, kalau Minah isteri meninggal dunia, dia ada anak, maka suami akan dapat 1/2.
Ini sahaja pecahan-pecahan yang disebut dalam Al-Quran untuk suami yang kita kena hafal. Senang ke tak senang? Senang. Tapi ramai yang tak boleh hafal. Belajar faraid kadang-kadang ambil kat universiti, diploma, ambil ijazah, tapi yang ini pun dia tak boleh ingat tentang. Tapi pecahan ni sebenarnya dua je untuk suami. 1/2, 1/4. Senang sangat hafal. Tuan-tuan, 1/2 masih bila 1/2 kalau isterinya tak ada anak, 1/4 kalau isterinya ada anak. Dah senang. Ya tuan-tuan, seseorang meninggal dunia, dia tinggalkan contohnya, dia bagi satu masalah. Ustaz, apa nama itu, abang saya kematian isteri, dia tak tahu datang sini, tadi dengan saya wakil abang saya nak tanya. Dia tinggalkan abang saya. Dia sebut abang saya itu terus suami. Kemudian kakak ipar saya ada ibu. Mak ni hidup lagi ustaz. Bapak ni hidup lagi ustaz. Dan kakak ipar saya dulu janda. Abang saya kahwin dengan kakak ipar saya ni memang dah ada anak tiri. Seorang anak lelaki, contohnya anak lelaki. Biasa dia cerita dekat mahkamah, dia bagi cerita ni. Harta macam-macam. Duit ASP, ada apa nama itu, kereta, ada motor, ada tanah, ada kebun kelapa sawit. Persoalannya berapa bahagian suami? Kalau macam ni, terus saja kita jawab suami akan dapat 1/4. Boleh tak kita jawab 1/2? Tak boleh. Kalau tuan-tuan jawab suami dapat 1/2, jawapan tuan-tuan salah. Sebab si mati ataupun isteri dia ni ada anak, iaitu anak lelaki. Tapi kalaulah contohnya isteri dia ni tadi tak ada anak lelaki, tak ada anak lelaki, yang dia ada saudara lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki kepada isteri dia, tuan-tuan. Kuat tak? Kuat tak kalau ikut konfeka. Waris lelaki. Tuan-tuan, agak-agak berapa suami dapat? 1/4 juga. 1/4 kan? Bukan 1/4, tuan-tuan. Suaminya akan dapat 1/2. Saya kata session ni tadi ialah yang penting isterinya ada anak ke tak ada anak. Isterinya ada anak cucu, anak masuk kat sini ialah anak ke bawah sebenarnya. Anak perempuan tak boleh dah. Kalau anak lelaki, dia tojol dulu, dia ada anak perempuan, contohnya cucu perempuan dipanggil pun boleh. Maknanya dia akan suami dapat 1/4. Tapi kalau tak ada anak, dia ada adik-beradik dia dengan, suami akan dapat 1/2. Dalam kes ni, kalau tuan-tuan nak tahu, adik-beradik dia tak dapat. Yang dapat ini dia. Ini biasa orang tanya dalam masyarakat. Lagi-lagi tok ke kampung. Sebab dalam masalah tanah, harta pengurusan harta, biasanya orang tak nak rujuk pada nazim masjid atau imam. Dia jumpa pada tok ketua kampung biasanya. Dia cakap terserang ni. Sebab ketua kampung ni rapat dengan pejabat tanah. Dia pergi jumpa ketua kampung. Tok, tanah arwah tu macam mana saya nak uruskan dia? Tugas pertama ketua kampung, siapa dia waris dia? Siapa dia waris dia? Dan tengok apa kepentingan yang ada. Kepentingan itu ialah mengikut portion ataupun pecahan yang ditetapkan. Ini kelebihan suami, 1/2, 1/4. Banyak sikit. Maknanya ini baru seorang isteri. Kalau ada 3 orang isteri, macam si Jamil, ada apa nama itu? Ada si Latifah, ada si apa nama itu? Latifah, Rohani dengan si Masna. Ada 3 orang. Maknanya kalau 3 isteri itu kodol dulu daripada dia, Jamil kaya. Rumah yang Jamil bagi dulu dekat tepi pantai macam dekat Rohani, Jamil dapat setengah balik, tuan-tuan. Rohani tak ada anak. Kereta sport yang Jamil bagi pada si Masna, Masna 1/2 Jamil dapat. 1/6 pula, 1/6 ataupun 1/3 jatuh dekat mak si Masna. Baginya siapa ambil? Baitul Mal. Setiap harta isteri Jamil, bila dia meninggal dunia, ada hak Baitul Mal. Sebab apa?
Kecuali latifah. Latifah dia ada ayat. Dia ada ayat. Ya, maka hartanya tak jatuh pada Baitul Mal. Yang sebenarnya dengan si rohani boleh jatuh Baitul Mal. Sebab dalam cerita tu saya tengok bapa rohani ada ya. Bapa rohani ada. Ya. Bapa rohani. Maknanya bapa rohani pun boleh menghabiskan pusaka yang rohani tinggalkan. Tak jatuh pada Baitul Mal. Yang boleh jatuh ialah bahagian makna. Okey, ini bahagian suami tu. Ya. Tapi kes ni memang jarang berlaku, saya cakap terang. Yang saya jumpa biasanya suami meninggal dunia dulu, jarang isteri meninggal dulu. Biasalah umur lelaki pendek tu kan. Perempuan ni dah mula macam saya juga, panjang. Benar ni. Nabi kata umur apa nama itu? Umur umat aku, Nabi kata di antara ma baina sittin wa sabi 60 70. Benar ni. Tak panjang umur kita tuan. Namun begitu, siapa umurnya panjang lebih daripada 60-70, Allah sebut itu adalah sebaik-baik di kalangan kamu. Dia ada syarat. Khairukum man talaq amruhu wa husnu amal. Ya. Sebaik-baik kamu ialah panjang umurnya, tuan-tuan ya. Kemudian dan baik amalannya. Dia syarat tu Nabi kata, baik amalannya. Tapi kalau panjang umur 80, 90 pergi masjid pun pemalas, tu faham. Yang bagusnya panjang umurnya lebih 70 tapi bagus amalannya, pergi masjid, sembahyang, itu Nabi sebut khairukum, sebaik-baik kamu. Ya. Tengok. Itu pasal suami. Masuk yang perkara seterusnya, maksud ayat yang seterusnya. 1/4 sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan sesudah dibayar hutangnya. Yang penting sebelum nak bahagi pusaka tadi tu, minah bereduk, ya. Suami ni tadi tu yang dapat atau pusaka 1/2 ataupun 1/4, pastikan si minah tak ada buat wasiat. Minah ada wasiat tak? Minah ada wasiat tak sebahagian hartanya disedekahkan pada masjid? Ada tak minah wasiatkan sebahagian hartanya bagi pada anak angkat, bagi pada anak angkatnya yang dibela daripada kecil? Ada tak minah wasiatkan sedikit hartanya diberikan kepada anak yatim? Kalau ada wasiat selain daripada waris, suaminya sebagai ahli waris, sebagai wali kepada minah, maka dia kena laksanakan wasiat arwah isterinya dulu. Tunaikan wasiat arwah isterinya dulu. Wajib hukumnya. Yang wajib ialah wasiat 1/3 kebajikan. Ya. Apa maksud wasiat 1/3 tuan? Wasiat 1/3 ini ialah wasiat kepada bukan ahli waris. Dalam hukum syarak, dia ada dua jenis wasiat. Ada dua jenis wasiat. Ya, ada dua jenis wasiat. Satu jenis wasiat, dia mesti ditunaikan sebelum bahagi harta pusaka. Sebelum bahagi harta pusaka. Sebelum bahagi harta pusaka mesti diselesaikan. Sebelum bahagi harta pusaka mesti dijelaskan wasiat ni. Ni wasiat jenis apa? Wasiat 1/3 kebajikan. Itu wasiat kepada selain daripada ahli waris. Ahli waris. Yang penting wasiat itu hukumnya wasiat yang dibenarkan dalam Islam. Kalau wasiat yang tak dibenarkan dalam Islam, contohnya minah wasiatkan duitnya, sebahagian duit simpanannya untuk dilaburkan dalam apa nama itu, perjudian lumba kuda di Singapura. Contoh tuan-tuan, itu wasiat haram, tak boleh laksanakan. Ya, haram hukumnya. Yang ini yang wajib adalah wasiat yang diharuskan, sunat ataupun wajib. Contoh, minah kata sebelum meninggal dunia, nanti abang, ya, abang haji, ya, sebelum minah meninggal dunia tinggalkan abang haji, ya, abang haji tolonglah ambil duit minah yang minah simpan bulan-bulan dalam tabung haji itu, sedekahkan sikit dekat masjid kampung Seri Ceting. Itu wajib dilaksanakan, bukan? Wajib. Sebab itulah dia bencen untuk minah sikit, ya, bencen kita, tuan-tuan. Ya. Yang wasiat nombor 2 ialah wasiat berbentuk pesanan yang baik. Ya, wasiat pesanan.
Wasiat dalam bentuk pesanan ni tuan-tuan, dia sebenarnya buatnya lepas ditentukan faraid, selepas faraid. Faraid dulu baru dicerita pasal pesanan ni. Pesanan ni macam-macam tuan-tuan. Ada yang biasa orang buat dekat wasiat-wasiat kita ni, contohnya di Majlis Hakim Islam Selangor tuan-tuan. Orang buat wasiat dia tujukan kepada waris-waris dia yang confirm dapat pusaka. Dia wasiatkan kepada suami dia, dia sayang dengan suami dia. Dia wasiatkan dekat anak dia, anak perempuan dia yang bongsu. Dia wasiatkan kepada mak dia. Ya, itu semua ahli waris yang confirm dapat harta pusaka tuan-tuan. Confirm dapat pusaka, tapi dia wasiat kepada ahli waris. Boleh ke tak boleh? Ya, asal hukumnya tak boleh wasiat kepada ahli waris. La tajuzu wasiyah lil waris. Tidak harus wasiat kepada ahli waris. Tapi Nabi sambung ayat lepas tu, illa ansya'al warsa, kecuali dengan izin ahli waris. Maka Imam Syafi'i dalam kitabnya kata, wah, kalau sesiapa nak wasiat kepada ahli waris, boleh, hukumnya harus dengan syarat waris itu bersetuju dengan wasiat semati selepas kematian. Itu disebut sebagai wasiat pesanan, bukan wasiat wajib dibuat. Maknanya faraid dulu tentukan siapa ahli warisnya, baru laksanakan perintah wasiat ataupun arahan pewasiat pesanan si mati. Ya. Contohnya, ya, Minah ni dia sayang sangat dengan suami dia, dia sayang sangat dengan Dul. Dia ada anak ramai tuan-tuan. Dia ada anak ramai. Minah ada kebun kelapa sawit banyak, kat Sidenting ada, di Jarum ada tuan-tuan. Minah punya harta, banyak harta dia tuan-tuan. Tapi Minah tinggalkan wasiat. Minah kata, selagi ayah kamu hidup, selagi ayah kamu hidup, mama nak harta-harta mama ini biarlah ayah yang dah dapat. Okay? Sayang Minah dengan dua itu tadi. Biar bagi pada ayah semua. Masa nak buat pembahagian atau pusaka, wasiat yang macam tu dia kena tengok siapa ahli waris dia. Ada anak contohnya 2 orang anaknya, anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki dan anak perempuan ni ditanya dulu, dia tahu tak hak dia? Saya tahu hak saya Ustaz. Hak saya sekian bahagian. Saya setuju dengan wasiat arwah mak saya supaya bahagian saya ini saya serahkan kepada bapa saya. Yang perempuan pun sama. Dia kena tahu apa bahagian dia yang nak diserahkan. Ini yang silapnya orang kita semasa membuat pembahagian faraid, tuan-tuan. Dia nak bahagian tu pusaka, tapi semasa buat pembahagian pemuafakatan, setuju ni nak bagi contohnya pada abang, nak bagi pada kakak, nak bagi pada abang. Dia setuju, tapi dia tak tahu apa yang dia setuju. Dia tak tahu apa yang dia nak bagi. Dia kena tahu apa yang dia nak bagi. Contoh dalam kes ni, dia kena kira. Contohnya suami dia dapat 1/4, anak lelaki, anak perempuan jadi asobah. Ya, asobah bil wairi. Dekat sini akan masalah 4, 1, kemudian bagi 3, nak bagi 2 dengan 1. Boleh bagi tak? Boleh. Lelaki akan dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Maknanya suaminya dapat 1/4, anak lelaki akan dapat 2/4, anak perempuan dapat 1/4. Jadi masa nak membuat pembahagian, oleh kerana Minah buat pesanan ataupun wasiat, Minah kata, selagi ayah hidup, kebun kelapa sawit yang dekat belakang sana tu, ya, kereta Wira yang ayah tinggalkan, kereta Azia, ya, motor LC, serahkanlah kepada ayah. Jadi anak lelaki dengan anak perempuan ni dengar dia wasiat daripada Minah, daripada maknya, dia dengar wasiat dia, oh, mak wasiatkan supaya semua harta bagi pada ayah. Dia kena tahu hak di atas kereta berapa. Jadi 2/4, yang perempuan 1/4. Saya setuju ayah, 2/4 bahagian saya serah pada ayah. Itu betul. Dia tahu. Yang paling baik sekali dia tahu nilai dia berapa. Contohnya anak lelaki nak dinilai 2/4. Kalau motor LC itu harganya 5,000 kalilah 2 kali 5,000, bahagi dengan 4 dapat RM berapa. Dia kata, saya setuju lepaskan hak saya sebanyak hak saya yang bernilai sekian. Itu betul. Tetapi orang kita kalau buat pembahagian di pejabat tanah, setuju bagi sama rata, setuju.
Dia tak tahu apa yang dia setuju. Itu yang tak boleh dalam hukum syarak. Dia kena tahu apa yang dia setuju. Pernah kira main bagi je, betul tak? Itu yang salah tuan-tuan. Tuan-tuan nak sedekah dekat masjid, tuan-tuan kena tahu tuan-tuan nak bagi berapa. RM10, RM20, RM50, RM100. Saya nak derma dekat masjid tapi tak tahu nak derma berapa. Jadi tak sah lagi tuan-tuan. Ni kena keluar RM50. Ni bagi, betul. Ini nak kata bagi, setuju apa pun tak tahu tuan-tuan. Itu lepas tu timbul letih kemudian hari bila contohnya ni contoh kesunyian, ya. Kesunyian Mina dah meninggal dunia 2 tahun, tiba-tiba jumpa pula janda yang lain, cantik pula tu. Kahwin boleh dengan janda yang baru. Masa tu yang ni melompat tak? Kenapa? Dulu kan dah setuju bagi. Kalau dah tahu tak setuju, jangan bagi. Tuan-tuan. Jangan bagi. Tapi bila tiba-tiba selepas 2 tahun, dua pula perhajat nak kahwin satu lagi, dia kahwin nikah dengan janda. Lepas tu janda tu anaknya lagi ramai, 5 orang anak dia, kecil-kecil lagi. Yang ni tiba-tiba melompat. Ini yang betul, bukan? Patut kita dah tahu awal-awal lah. Kemarin ada orang jumpa saya, orang tua daripada Puchong Asrat ni bagus pakcik ni. Dia kahwin 2. Seorang isteri dia muda tuan-tuan. Saya rasa 30 lebih kot. Tapi anak ada 5 orang kecil-kecil lagi. Dia cakap, Ustaz, saya kahwin satu lagi ni, tujuan saya bukan nak berseronok-seronok. Tujuan saya ialah saya nak tanggung anak tiri saya 5 orang ni kecil-kecil lagi untuk bersekolah. Bagus. Macam ni lah tuan-tuan. Macam ni Tuan-tuan pun macam tu. Kalau ada janda-janda dekat kampung, tuan-tuan duit banyak. Kenapa nak simpan? Bukan bawa kubur pun, tuan-tuan. Cek dekat kampung ni ada janda ke tak? Lagi-lagi janda yang ada ramai kecil-kecil, ada yatim. Kalau tuan-tuan kahwin dengan janda tu, ya tuan-tuan tuan-tuan jaga tadi kebajikan anak janda tadi tu, anak yatim tu, insya-Allah. Janji Nabi apa? Kafirul yatim, ya, lahu awliyairihi, ya, ana wa huwa kahataini fil jannah. Siapa yang menjaga kebajikan, membantu anak yatim, sama ada anak tu anak dia atau bukan, ana wa huwa, nak kita aku dengan dia, kahataini fil jannah, macam ini dalam syurga. Maknanya masuk syurga lah tuan-tuan. Jadi ceklah tuan-tuan. Sebabnya bagus pakcik tu, duitnya banyak dan dia datang dengan saya nak bincang, Ustaz, apa yang saya rancang untuk isteri nombor 2 saya. Itu soalan bagus, duit banyak, dia nak belanjakan terus. Isteri pertama saya dah bagi rumah. Isteri pertama saya dah bagi tanah. Saya dah bagi buatkan rumah sewa. Tapi isteri nombor 2 saya ni baru je kahwin 1 tahun lepas. Saya belum bagi apa-apa lagi, Ustaz. Apa yang perlu saya bagi pada dia? Ini suami yang bagus. Dia banyak duit, dia labur. Saya kata, sebagaimana yang tuan buat untuk isteri pertama, kalau boleh isteri nombor 2 pun buat juga. Cuma jangan lebih daripada isteri pertama. Takut isteri pertama cemburu. Pakcik tu, insya-Allah. Ini tuan-tuan nak kahwin 2, nafsu je. Tak jadi apa lah tuan-tuan. Lepas tu anak yatimnya terdiam. Okey. Ini pasal suami. Tuan-tuan faham tak suami? Faham lah ya. Selepas tadi wasiat dia tunaikan. Kemudian hutangnya. Kalau Mina ada hutang, suaminya pun kena jelaskan sebelum bahagia atau pusat. Hutang wajib bayar tuan-tuan ni. Anda lah tahu orang perempuan kadang-kadang ni, dia ambil hutang tanpa pengetahuan kita. Jumpa banggali jual kapet datang rumah, dia ambilnya tuan-tuan bayar bulan-bulan. Tiba-tiba minggu depan dia konyol tuan-tuan. Tak apa yang dia bayar. Jadi ada setengah hukum fiqh saya baca tuan-tuan kalau isteri meninggal dunia, hutang isteri suami tanggung berat jadi suami tuan-tuan. Isteri kalau meninggal dunia, hutangnya suami tanggung. Berat tuan-tuan. Ini ada saya baca dalam fiqh. Lagi satu, urusan jenazah isteri meninggal dunia. Urusan jenazahnya, beli kain kafannya, beli kerandanya, bayar dekat masjid nak korek lubang kuburnya, kena guna duit suami kena guna duit suami. Sebab isteri itu masih di bawah tanggungan suami.
Berat jadi suami tuan-tuan ya. Jangan bila isteri meninggal dunia je seronok je tuan-tuan ya. Jaranglah seronok. Tapi seronok je, tapi lepas sebulan tu tiba-tiba biasa dah timbul kahwin lagi. Itu biasa tuan-tuan ya. Okey. Sesudah ditunaikan wasiat dan sesudah dibayar hutang. Sambung lagi. Dan bagi kamu isteri-isteri pula 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak mempunyai